berkenaan ruqyah, berkenaan dengan ru'yah, dia berkenaan dengan ruqyah. Dia ada dua, ru'yah tengok, seeing tengok, sighting, ru'yah. Ruqyah jampi, kan? Kadang-kadang orang tak apalah, saya berapa kali sebut, dia ingat kalau bunyi ain lebih tu jadi Arab. Tak, dia bukan Arab ni, ain pun ada, hamzah pun ada. Misalnya kita anak-anak qari'ah, bukan anak qari'ah, bukan di qari'ah kita dia nak bagi bunyi ain, di qaryah kita, qura, qaryah, bukan qari'ah. Qari'ah ni qarak, ketuk ataupun undi. Kadang-kadang kawan pengurusi tu dia tak mengaji Arab kan, hak musabaqah mana tempat, hak kalau hak yang international tu mungkin dia tak Arab. Qari dan qari'ah, oh boy, bukan qari dengan qari'ah, qari dan qari'ah. Qari'ah ketuk. Dia ingat bila bunyi Arab kalau bunyi ain kalau Arab, dia tak mesti macam tu. Tak apalah, taklah saya kata dia salah, dia taklah saya kata dia buat dosa ke apa, tapi perbetul bahasa. Macam orang baru belajar Arab kan, ana, anta, dia tak ana dia ingat mata ada ana lah. Bahasa. Okey. Dia kata berkenaan dengan ruqyah jampi apabila terkena tersusuk besi. Bacaannya seperti apa ni? Sinna faina. Apa ni? Inna a'tainakal kautsar. Tu je. Oh dua. Okey, adakah menyalahi ruqyah Islam? Pertama, jampi. Jampi ni apa? Jampi ni kita baca dengan satu doa dan ungkapan harap Allah sembuh, dan dengan kita tiup kepada tempat yang sakit. Jampi ya? Tak kira kita tiup dengan syarat ke dengan apa, jampi. Ada tak perkataan jampi dalam agama? Ada. Sunat, apa hukum jampi? Majoriti para ulama pendapat jampi ini kalau betul caranya sunnah, dapat pahala. Yang ni kalau satu orang, saya nak bagi contoh mudah lah, anak kita, cucu kita ni dah ada orang tua-tua ni, khayau malam-malam tak tahu nak buat apa, kita pun mai baca ayat kursi, kemudian kita tiup kat cucu kita. Apa hukum dia? Sunnah. Sebab Nabi SAW jampi. Dah kan ada dalam Muslim, dalam apa, ada diletakkan oleh An-Nawawi dan selainnya, kitabur ruqa, kitab berhubung dengan jampi. Dalam Sahih Bukhari pun ada kitab berhubung dengan jampi, bab berhubung dengan jampi. Nabi jampi, Bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in yu'dhika wa min kulli nafsin aw 'ain hasid. Bismillahi arqik wallahu yashfik. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku menjampi engkau. Wallahu yashfika, Allah yang menyembuhkan engkau. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku menjampi kau, Allah yang menyembuhkan. Min kulli da'in yu'zika, daripada semua benda yang menyakitkan kau. Nabi jampi. Ruqa, Nabi jampi. Jibril ajar. Sebab itu Nabi kata, Nabi suruh jampi. Nabi kata, man istata'a yanfa akhahu falyanfa. Siapa yang mampu untuk jampi pada saudaranya, yakni memanfaatkan saudaranya, yakni dengan jampi yang ni, dia boleh buat, dia boleh jampi.
Al-Imam Ibn Qayyim sebut dia jampi orang dan berpuluh penyakit begitu dalam satu tempoh yang lama hanya dengan membaca Fatihatul Kitab. Kerana ada orang dia jampi sembuh, ada orang bukan dia tak berapa nak jadi, kurang mustajab dia. Okey, saya nak stabilkan dulu, iaitu kalau jampi itu dengan jampi itu ada tak? Ada. Jampi apa? Jampi sakit lah. Nak jampi orang tak sembahyang, yang ni tak ada. Tak, ni kena dakwah kat dia. Ustaz, suami saya tak sembahyang, boleh tak jampi sikit? Dia tak boleh. Kalau yang tu boleh, Nabi tak dakwah apa, Nabi pakai jampi habis orang Quraisy tu. Malam-malam Nabi baca ayat, Nabi jampi dalam telaga Zam-Zam, pagi-pagi Abu Jahal dengan the gang semua minum, terus jadi baik. Dia tak boleh. Kalau ada orang kata ustaz ni dia jampi jadi baik, bohong. Kalau sungguh kerajaan boleh bayar dia lah berapa puluh juta pun, tangkap mak motor dengan mak ketum ni, suruh beratak, suruh minum air jampi. Lepas minum senyap, pasal apa? Astaghfirullahaladzim, aku ingat tak mau buat dah. Kalau manusia semudah itu boleh diubah, selesai, tak perlu dah Quran mai dakwah apa pakai dengan jampi dengan ayat tu. Tapi Nabi jampi apa? Nabi jampi sakit. Aisyah cerita, Nabi sakit, Nabi jampi. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ahadir. Bismillah, bismillah, bismillah. Aku berlindung dengan kudrat Allah daripada apa yang aku, kesakitan yang aku dapati dan aku bimbangi. Dia ulangi sampai 7 kali. Luka turbatun ardina biriqati ba'duna yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Tanah kita, dia pegang tanah, dia letak tempat luka, kemudian dia jampi. So ulama khilaf tanah tu kerana tanah Madinah ke ataupun semua tanah. Tapi nak ceritanya jampi itu boleh, cuma dia syarat. Pertama, orang yang jampi itu mestilah dia jampi ada pertama dia jampi dengan nama Allah, kalimat Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Ini sunnah. Cuma bila dia jampi Quran, dia hendaklah jampi dengan menyempurnakan ayat tu supaya jangan bagi cacat. Fahum la yarji'un, setengah orang buat fahum la dia gantung di rumah dia. Itu dia mengubah ayat Tuhan. Kerana orang dulu-dulu dia tak tahu bahasa Arab. Dia kata kalau anjing mai sebut alam tara kaifa fa'ala rabb, tutup mulut. Kalau kata buka, anjing tu buka mulut. Dia ingat ni bahasa Melayu ke rabb buka tu. Dah dengar? Ayam tu dia main-main dengan ayat Quran. Kalau orang nak baca apa-apa, dia baca. Dan ayat-ayat Quran yang dibaca, dia biasanya dia related, dia ada kaitan dengan jampi yang sakit tu. Sebab tu Nabi sebut Fatihah itu sebagai syifa, penyembuh. Apabila ada sahabat yang pergi dan membaca Fatihah kepada orang yang dipagut binatang, disengat binatang, dan bagi kemudian dapat habuan, dapat upah, balik mai jumpa Nabi endorse tentang apa yang mereka ambil itu. Nabi benarkan, bahkan Nabi minta sedikit sebagai tanda untuk menunjukkan halal. Nabi riwayat Bukhari. Kalau boleh tak jampi bukan ayat Quran, tapi kataan Melayu biasa, tapi taklah tak syirik, boleh. Kalau syirik tak boleh. Dalam riwayat Muslim, Nabi kata i'ridu alayya ruqakum fala ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk, atau kama qala. Kamu bentangkan kepada aku jampi kamu, tak mengapa dengan jampi selagi mana tidak ada padanya syirik. Kalau lah orang jampi dengan berkat nama Allah maka semua, dia cakap bahasa Melayu semua, bukan ayat Quran, tapi dia semua minta ke Allah. Boleh tak? Boleh.
Tapi kita tak jampi dengan benda yang kita tak tahu. Lama. Berapa lama bunyi? Tapi kita tak jampi dengan benda yang kita tak tahu. Yang insing mata kaji ke apa kita tak tahu, tak boleh duk jampi. Kita kena sebut benda yang kita tahu. Boleh ke? Dan tidak memuja benda lain. Hai besi, maha besi, mari. Jangan panggil benda lain, kena panggil Allah, tak apa. Walaupun bukan ayat Quran, bukan sunnah Nabi, bukan daripada hadis, bahasa Melayu boleh. Tapi jampi dengan tujuan kesembuhan lah. Orang Melayu macam-macam jampi dulu. Semua fu kiri, fu kanan, kan? Orang jampi apa? Jampi nak bagi orang berkenan. Itu apa? Mak andam. Tak boleh merepek lah kan, tapi itulah. Pinang siwamin bulan, kembang bunga sekuntum manis, berseri manis, bersemadi pun manis, semut mengiring di bibir mulutku, bulan purnama di mukaku. Hai mari engkau melihat mukaku seperti Nabi Allah Yusuf dan mendengar suaraku seperti Nabi Allah Daud dengan berkat doa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan hafal pula. Saya cerita saja. Lepas tu tiuplah di tangan, sapulah di muka, filah pi mengeluarkan nak darah orang, tak betul ya. Kalau jampi itu kita tahu maknanya, seruannya pada Allah walaupun bukan dibolehkan. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk.